Hari ini kita akan bincang ataupun kita akan ulang kaji sebenarnya untuk bab 4. Okey, jadual berkala lah. Okey, jadi bab 4 dan bab 5. Bolehlah kamu keluarkan soalan. Minggu ni kita guna soalan format SPM. Okey, dan bolehlah keluarkan juga buku teks kamu okey, untuk soalan yang saya tanya nanti. Okey. Okay, harap semua dah makan, minum sikit. Okey, jangan biar perut kosong, tak boleh belajar nanti. Kita akan pergi soalan ini semua bersedia dengan soalan yang cikgu telah berikan dalam Telegram kami. Ini adalah soalan untuk bab 4, okey, jadual berkala unsur. Ini adalah jadual berkala unsur. Kalau kamu lihat pun ayat di sini pun ada bertera. Itu jadual berkala unsur bab 4. Okey, semua pelajar boleh garis benda tu. Dan you boleh tengok di sini telah dilabel A, B, C, D, E dan F. Okey, bukan merupakan simbol sebenar unsur. Ini hanya sebuah pernyataan kerana kita kan guna formula kimia. Okey, so sekarang pelajar, untuk soalan macam ni, bila kamu nampak hasilnya adalah jadual berkala, satu peringatan daripada saya untuk tips SPM kamu kena pastikan satu ini, okey, 2 3, 4, 14, 15, 16, 17, 18 ini semua kena ingat dia adalah bahagian kumpulan unsur. Kumpulan unsur. Manakala yang ke bawah ni, 1, 2, 3, 4 ini adalah dinamakan sebagai kala. Di sifat-sifat setiap unsur ini mengikut kumpulan dengan kala, kita wajib ingat. Kita balik kepada soalan nombor 3A ini. E terletak di dalam kumpulan 17. E situated in group 17. Apakah nama lain bagi kumpulan 1? What is another name of group 7? Group 17, kumpulan 17. Jadi dia refer kepada kumpulan 17. Ambillah highlighter ke apa, buat tanda macam ni masa exam. Jadi ini soalan senang. Jadi saya tak perlu bagi quiz kat kamu yang ni. Ini senang sangat so Jendral kena jawab. Lama ada yang jawab klorin. Ni bagus ni. Ni contoh bagus dia cakap klorin. Tak boleh kamu cakap dia adalah kumpulan klorin, sebab dia tanya apakah nama lain. Apa kata kita garis? Kita garis nama lain bagi kumpulan. Maksudnya di sini pelajar kena faham. Dilihat ke arah 17 ni, ke bawah ni, bukan tengok E. Hati-hati dia jawab klorin tau. Alright, so cikgu tak nak macam tu salah tau. Jadi jawapan dia yang betul, pelajar-pelajar cikgu tulis dekat situ halogen. Hello. Jadi halogen. Ini adalah nama lain untuk kumpulan 17. 1 minit untuk tulis soalan. Sudah? Cikgu berikan dekat grup. Sekarang saya terus bagi kat grup, senang sikit rujukan untuk kamu tengok terus. Next kita pergi kepada soalan yang kedua. A2. Tuliskan susunan elektron bagi atom E. Tu pula kita ambil jap masuk whiteboard ni. Jadi dia kata di sini tuliskan, tulis dia kata. Jadi kamu kena tulis, Jadi susunan elektron macam mana nak tulis? Dot. Ingat dot bukan koma. Ingat tu.
Okay, jadi tuliskan susunan elektron bagi atom E, sila tulis sekarang. E tadi, okay, kita reflect sikit, dia dalam kumpulan halogen. Okay, kumpulan halogen, kumpulan 17. Okay, halogen. Okay, sekarang sila berikan jawapan kamu. Tulis electron arrangement, electron arrangements of E. Jadi tolong garis, highlight lah. Tolong bawa highlighter semasa exam yang sebenar. Okay, ini semua adalah untuk mempertajamkan minda kamu semasa exam. Okay, mana dia? Okay, 9 orang, bagus. Okay, ada jawab salah lah. Macam mana boleh jadi salah ni? Oh, dia type salah kot. Okay, bagus. Semua betul. Tahniah. Okey, 1 minit saja. Okey, masa telah tamat. Okey. Jadi terima kasih yang telah menjawab dengan cepat dan tepat. Yang tak jawab tu mungkin sebab terlalu cepat cikgu bagi masa ke, tapi sebenarnya masa dia memang 1 minit tu terlalu okey, cukup dah untuk kamu. Itu dia. Okey, peringatan kena tulis dot bukan comma. Comma reject. Kesian je, habis infant tapi kena reject jawapan. Sedih. Okey, susunkan A, B, C, D, E dan F dalam tertib menaik. Okey, my student, you see this dalam tertib menaik. Ada yang masih lagi orang kata dia keliru lah kan, menaik apa? Okey, kamu kena ingat menaik ni maksudnya adalah daripada nombor kecil ke nombor besar. Itu yang kita faham kan. Jadi daripada, ingat turutan menaik tu seperti naik tangga. Nampak naik tangga? Naik tangga, naik tangga macam tu. Maksudnya daripada yang kecil, okay, saiz yang kecil ke saiz yang besar. Okay, small size to bigger size. Okay, jadi A, B, C dan E. Jadi kita cuba tengok sekejap. Kita tengok kertas kita. Okey, apakah yang dimaksudkan di sini? Okey, sekejap cikgu buka kertas kita. Okey, itu kertas kita. Okey, tengok tu. So, kat sini, okey, A, B, C, okey, D, E, F. Okey, sekarang selagi masa kat kamu, mungkin kamu tak print kan? Jadi cikgu tunjuk dekat online lah. Okey, susun. Ikut, apa dia kata tadi? Ikut, okey, turutan menaik. Okay, jadi kamu tengok kat sini A, B, C, D, E, F. Susun size susun. Okey, mengikut urutan menaik. Okey, A, B, C, D, E, F. Okey. Okey. Apa tu? Mengikut size atom. Jadi kita nak tahu saiz atom ni, ikut yang mana satu. Kalau kita belajar dah, kita dah tahu ni. Okey, tak apa. Kalau lupa kita ingatkan. Satu kena masuk kelas. Jangan tidur walaupun sejuk hujan. Kan? Tidur boleh lagi bila-bila. Kelas cikgu memang masa dia macam ni. So, bangun. Bagus yang bangun. Okey. Okey, 2 minit dari sekarang. Cikgu nak you tengok jawapan dia. Okey, ini adalah jawapannya. Lihat semua. Okey, siapa yang tersilap tak apa. A, C, B, E, D, F. Kenapa? Okey, A, C, B, E, D, F. Okey, jadi kita kena faham baik-baik apa yang kita lihat ialah sekarang kita lihat di bahagian kumpulan. Okey. Kumpulan-kumpulan pada jadual berkala unsur. Okey, kamu kena ingat nombor protonnya semakin bertambah daripada kiri ke kanan. Okey, daripada kiri ke kanan. Jadi perkara asas yang kamu kena ingat iaitu saiz atom. Okey, kamu kena hati-hati jadi dia ada berkaitan dengan saiz bilangan proton bagi setiap unsur. Jadi kita tengok di sini. Ada yang salah susun tak apa. Okey, cikgu okey je. Okey, sebab kita pun baru nak ulang kaji kan. Okey, dia cikgu tunjuk jap jadual berkala unsur kat kamu ni. Okey, ini adalah satu ulang kaji yang kamu kena ingat. Okey, iaitu setiap okey.
unsur dalam jadual berkala unsur moden ni, kamu perlu ingat, okey, kita susun, okey, mengikut tertib menaik nombor proton dari kiri ke kanan, okey, dari atas ke bawah. Jadi kiri ke kanan nombor proton, okey, jadi tertib menaik, maksudnya dari kecil ke besar. Okey, tapi kamu perlu ingat, okey, bukan itu saja, kamu perlu ingat jadual berkala ni kalau kamu lihat, kita kan dah bahagikan kepada kumpulan logam, lepas tu kita ada this is a metal group, okay, alkaline metal group, alkaline earth metal group, okay. So kita ada juga non metal group, semi metal group, okay, ataupun logam peralihan di tengah ni, okay, ini logam peralihan. Jadi apa yang saya harapkan untuk kamu ingat daripada soalan tadi, kalau kamu perasan, pada soalan tadi. Okey, ini soalan dia. Nampak tak? Okey. So kamu nampak A ni adalah kumpulan 1. Okey, kumpulan 1. Lepas tu kalau kamu lihat di sini bahagian B, lepas tu C, okey, itu adalah bahagian di mana you kena faham C ni adalah apa. Mesti kita tulis. Ini kita tulis kumpulan dia. Ini adalah gas nadir. Okay, gas nadir ni adalah satu perkara yang kamu kena ingat. Okay, dia tidak reaktif, betul. Okay, dia tidak reaktif. Dan satu hal lagi, jika dibandingkan, okay, kalau A ni dia menang sebab dalam kala pertama, nampak tak? Kala pertama dia tak ada pesaing yang lain. Sebab tu A ni yang paling kecil. Memanglah paling kecil, nombor proton yang paling kecil. So kita kena ingat bila susunan mengikut urutan menaik adalah daripada saiz yang kecil ke saiz yang besar. Okey. Jadi kalau kamu nampak sini perbandingan dia A ni, kenapa dia paling kecil? Bukan noble gas. Ada orang susun C dah kat depan kerana dia berada pada kala 1. Jadi dua-dua benda ni kamu kena bandingkan dengan baik. Tengok, mata kamu kena tengok betul-betul ni. Dia kat sini. Dia kat sini bahagian ni. Okey. So dah 1. Sekarang kita tengok bahagian bawah. Ni bahagian ni pula. Bahagian ni pula, okey, yang kita ada kat situ adalah B dengan C. Perasan tak? Okay, jadi kita bandingkanlah B dengan C. Siapa yang kecil? Dah tentulah gas nadir. Okay, gas nadir lebih kecil daripada kumpulan 16. Apa tu kumpulan 16? Siapa tahu? Sebelah kumpulan halogen je. Okay, kamu dah diminta untuk menghafal kan? Saya dah minta kamu hafal. Okay, cuba saya nak tengok. Ingat tak kumpulan 16 tu apa yang unsur B? Tadi saya dah buka kamu punya jadual berkala. Apa tu unsur B tu? Tengok siapa cepat. Bukan saya nak tahu apa unsur B tu. Bila saya kata apa unsur B tu, nama unsur tersebut. Ni gunanya kelas ulang kaji. Okay, jadi apa unsur B ni? Okay, betul Fatihah, bagus. Fatihah paling awal jawab. Ia adalah oksigen. Jadi kamu boleh tulis untuk bandingkan ni, kamu tulislah kat sini B ni adalah oksigen. Oksigen. Okay, jadi yang C ni apa? Siapa tahu? Tengok jadual berkala kamu. Sebab tu cikgu minta kamu print out jadual berkala. Jadi itu apa dia? Neon. Bagus. Fatihah awal dia dah hafal ke satu ni? Fatihah dah hafal Bagus. Okay, so ni adalah neon. Okay, neon. So kamu kena banding lah B dengan C. Okay, jadi dalam kala kedua, okay, yang berkecil banding B dengan C adalah neon. Okey, banding oksigen lagi besar, okey, daripada daripada neon. Okey, E, siapa tahu? Ni tadi baru soalan tadi 17 ada apa soalan E? Jawapan untuk E. Siapa paling awal bagi soal jawapan ni? Fatihah lagi. Awal dia ni. Fatihah lagi yang paling awal, klorin. Bagus. Okey, yang ni kamu kena label macam ni bila kamu nak membandingkan. Ini semua orang tahu kan hidrogen kan? Sebab dia seorang, dia duduk atas tu. Okey, dan D. Sekarang kita pergi kepada D. Dia apa? Kumpulan 1 kali ketiga. Natrium. Bagus. Okey. Toh Ching Xuan paling awal.
tulis D. Okay, ini adalah natrium. Okay. Jadi natrium ni bahasa Inggerisnya sodium. Kalau kamu jumpa belajar bahasa Inggeris mana tahu kan, namanya adalah sodium. Okay. Ini siapa yang kadang-kadang kan you cross over latihan bahasa Inggeris dekat internet kan. Jadi kena tahu juga. Okay, nombor 4 yang bawah natrium apa? Kumpulan sama itu ialah potassium ataupun bahasa Melayunya kalium. Bagus, awalnya jawab. Okay, bagus. Siapa yang saya nampak dia jawab pop macam tu, maksud dia dah banyak latihan dia buat. Sebab dia boleh secara kita sesaat dia dah dapat jawapan. Ini ulang kaji kita. So macam mana kita nak banding? First kita kena tengok kumpulan. Kita tengok kumpulan 1 dulu and then tengok color. Pada kumpulan skala 1, okay, dan juga kumpulan 1 tak ada lain dan tak ada lain. Ini adalah hidrogen dengan helium, tapi helium tak masuk pertandingan. Nak berbanding, jadi tak adalah kita kira. Okay, jadi nombor 1 yang paling kecil adalah hidrogen. Okay, nombor 2, bila kita nak banding, kita tengok color kedua. Siapa yang masuk pertandingan? Oh, B dengan C. So B dengan C, kamu tengok baik-baik. Ini adalah nombor atomnya, nombor protonnya semakin bertambah kan? Kita dah belajar kan? Jadi kalau oksigen tadi, okay, dia adalah lebih besar berbanding dengan 1. Jadi kita letaklah C. Jadi kita tulis, tadi kita dah tahu A kan? Okay, faham. Kita dah banding ni, oh C lah ni lebih besar. Faham. So kita letaklah B dah. Cukup. Okay. Dan sekarang ni kita turun bawah pula. Color ke-3. Macam tu cara banding. Siapa yang tak tahu. Okay. Siapa yang tak tahu nak banding macam mana. Okay. Jadi sekarang kita tengok color ke-3. Kita banding E dengan D. Yang masuk pertandingan E dengan D. Saya garis je. Jadi mata tu kamu tengok dekat color ke-3. Ni saya garis. Hilangkan garis ni. Jauh-jauh. Okay. This one. Kamu garis ni. Sebab apa kena garis ni? Sebab mata kita nak tengok yang ni je. Jangan tengok benda lain. Kita banding dua ni je. So, natrium, klorin. Siapa yang lebih kecil? Tentulah cik klorin kita kan. Cik klorin kita lebih kecil sebab dia ke arah ke kanan. Jadi jawapan dia ialah E. Dah lepas E terus E. Okay. Jadi last kali siapa? Dah tentulah cik kalium. Cik kalium yang terakhir. Kenapa dia berada kat skala 4? Okay. Jadi saiz dia makin besar. Ni dia. Dia tak ada bertanding dengan siapa-siapa. So dia the champion. Yang paling apa? Saiz besar. Jadi tulislah kat situ dia. Mana dia? Situ. Macam itulah cara menjawab. F. Settle. So jawapan dia di situ. Okay, cikgu harap kamu dah tahu cara menjawab. Okay, macam mana nak jawab untuk soalan macam ni. Jadi kita jangan tergepuk-gepah. Tengok kumpulan, tengok color. Tengok kumpulan, tengok color. Ikut line yang saya berikan ni. Okay? Faham semua? Okay, next question. Okay, unsur manakah gas monoatom? Unsur manakah gas monoatom? Okay. Which element is the monoatomic gas? Give a reason. Okay guys, give a reason. Dah bagi nama, you kena bagi tahu kenapa dia monoatom. Kenapa gas itu dipanggil sebagai monoatom. Okay, jadi saya bagi 2 minit daripada sekarang. Dah ada jawab tapi sebab kita ada 29 orang ni, saya tunggulah. Okay, 2 minit daripada sekarang.
Baiklah, masa telah tamat. Okey, masa telah tamat. Okey, jadi yang menjawab paling awal di sini ialah Sujindran. Okey, Sujindran yang paling awal. Okey, jadi jawapan ada yang betul, ada yang perlu belajar cara menjawab. Kenapa disebut sebagai monoatomic atom? Okey. Okey, ada yang betul, ada yang salah, tak apa. Cikgu sedang tengok jawapan kamu. Okey. Ada yang bagi unsur tapi tak bagi tahu penerangan. Kenapa Ini yang macam ni yang buat kamu salah jawab. Itu namanya kamu tak menjawab soalan. Dia dah minta kamu untuk menerangkan give a reason. Okey, memberi sebab. Okey, jadi bila dia kata sebab, unsur manakah? Maksudnya kamu kena bagi nama. Bila dia kata unsur manakah, you kena bagi nama. Nama tu sama ada dia punya unsur tu dalam bentuk letter. Okey, nama unsur tu. Okey, which element is monoatomic, kamu kena bagi nama tu lah. Ataupun kat sini kita panggil ada letter daripada A, B, C, D lah. Okey, jadi jawapan dia masa dah tamat jawapan dia ialah C. Okey, C betul. Ramai buat C. Saya pun happy tengok semua buat C. Bagus. Okey, tapi tak banyak yang beri penjelasan. Okey, apa tu monoatomic? Okey, jadi kamu kena ingat dah namanya mono. Mono ni maksudnya apa dalam sains? Kita dah belajar dia adalah satu. Okey, satu. Okey, jadi sebenarnya C, okey, macam yang cikgu beritahu kamu tadi, ialah dia adalah neon kan. Jadi neon ni, okey, saya buka kita punya modul pembelajaran, dia adalah dalam kumpulan 18. Okay, kenapa disebut sebagai monoatom? Kerana monoatom ini dia telah mencapai susunan. Itu yang jawapan tepat mencapai susunan elektron duplet atau oktet yang stabil. Okay, ini jawapan dia. Sujindran tepat. Jawapan Sujindran betul. Bagus. Okay. Jadi kat sini mencapai susunan elektron duplet atau oktet yang stabil menyebabkan atom gas adi tidak menderma atau menerima dan berkongsi. Okey. Nampak tu ayat dia, dan berkongsi dengan unsur lain. So ini jawapannya pelajar-pelajar itu. Okey, jadi atom gas adi wujud sebagai monoatom. Nampak? Okey, jadi kat sini jawapan yang perlu kamu salin. Okey, jadi itu jawapannya. Semua nampak tak tu? Okey. Jadi cikgu harap kamu salin jawapan ni. Okey, kenapa? Terangkan. Ini jawapan dia. Okey, jangan buat jawapan yang tak lengkap. Kamu akan rugi. Okey, jadi cikgu harap tulis kat situ jawapan dia yang telah cikgu berikan kat kamu tadi. C, okey, kerana kena tulis kerana atom C, kamu boleh jawab macam ni sebab dia dah guna C, kita guna C. Okay, itu lebih baik. Atom C, telah mencapai. Telah mencapai susunan elektron duplet atau oktet. Jadi kat sini kita tak boleh kata duplet. Okey, jadi kita potong duplet sesuaikan dengan unsur kita. Okey, oktet. Duplet hanya kalau kamu tengok kat situ helium kan. Jadi C, kerana atom C telah mencapai susunan elektron oktet yang stabil menyebabkan atom ini atom ini tidak menerima atau berkongsi elektron dengan atom unsur lain. Titik. Faham? Okey, jadi yang saya nampak jawapan yang tepat kat sini. Okey, Sujindran tadi saya dah sebut Sujindran. Okey. Yang lain semua salah. Yang saya tak sebut nama tu salah lah. Kamu pun boleh tengok kan. Fatihah betul. Okey, lagi Hertika betul. Okey. Okey, Sharmila betul. Cuma kamu sesuaikan keadaan
keadaan memang kita ambil buku teks, tapi ingat ini bukan helium, ini neon. Jadi jangan kata elektron duplet. Nampak saya macam kamu hanya hafal. Kena sesuaikan dengan soalan. Okey, oktet lah. Okey. Yang siapa yang buat duplet macam TVR seri, potong. Okey, potong duplet tu. Okey. Yang lain tu betul. Okey, bagus. Okey, yang lain yang mana yang cikgu dah tegur tu, potong jawapan kamu tu dengan segera supaya tak lupa. Buat kerja cepat-cepat supaya kita tak lupa. Okey? Boleh semua? Okey, salin dulu 1 minit daripada sekarang. Okay, kita akan pergi pada soalan okay, kita akan pergi soalan D. Dah boleh baca siapa yang dah boleh dah menjawab tadi. Okay, D dan F adalah berada dalam kumpulan yang sama dalam jadual berkala unsur. Apabila D dan F dimasukkan dalam air, kat situ kena buat apa tu? Kena garis lah. Wajib garis, highlight. Jadi kat sini bila dimasukkan dalam air, satu larutan berakali terhasil. Ini adalah clue dalam SPM. Jadi tipsnya, bila dia dah kata satu larutan berakali terhasil, dalam SPM you kena ingat ini adalah sebuah tips. Tips untuk kamu, iaitu kamu boleh tahu ini adalah unsur apa? Logam alkali. Kita kan belajar kan? Jangan lupa. Alright, now kita boleh tengok je. Okay, cikgu dah bagi masa untuk salin tadi. Sekarang tengok di depan sini. Okay, excuse me, cikgu terbatuk pula. Okay, so tengok di sini. Okay, nampak? Okay, mana yang unsur lebih reaktif antara D dan F? Jadi dalam soalan kita tadi, D dan F tadi, kalau kamu lihat, okay, semua orang tengok kepada kertas ni. Okay, D dan F. Sekarang kita punya fokus ni, kumpulan ni, nampak ni. Okay, saya buat bulatan sekarang. Kamu kena buat macam tu juga dalam exam. Kita nak tengok D dengan F. Kita nak bandingkan kumpulan yang sama. Apa tu? Sodium dengan potassium. Okay, natrium and kalium. Now, tugas kita kena tahu iaitu dalam satu kumpulan, apabila kita menuruni kumpulan, okay, adakah kereaktifannya semakin bertambah atau semakin berkurang? Itu yang kita kena hafal. Okay? So, sekarang ni cikgu nak kamu jawab daripada buku teks, ada jawapan dia. Okey, bagaimana kamu membandingkan kedudukan kumpulan satu. Ini adalah kumpulan satu. Kerana bila kumpulan satu bertindak balas dengan air, kumpulan satu ini akan menghasilkan sebuah larutan beralkali. Jadi kamu kena ingat baik-baik. Okey, yang manakah unsur yang lebih reaktif banding bagi soalan D dan F. Okey, silakan. Okey, masa telah tamat sebenarnya, baru 5 orang. Tak apa, cikgu sambung masa sikit lagi, cepat. Okey. Yang mana lebih reaktif? Okay, jadi kamu kena ingat balik. Okay, saya ulang sedikit untuk pelajar yang terlupa. Perubahan sifat unsur menuruni kumpulan satu mempunyai takat lebur dan takat didih yang rendah. Okay, kumpulan satu jika kamu bandingkan dengan logam lain seperti ferrum, okay, itu logam peralihan lah. Pertambahan saiz atom juga, tengok situ, ini penting, ini semua ayat-ayat yang penting yang kamu kena ingat. Pertambahan saiz atom menuruni kumpulan akan menyebabkan ikatan logam menjadi lemah. Nampak tu? Okey, jadi kerana saiz atomnya semakin bertambah, menuruni kumpulan, itu kena hafal. Jadi maksudnya di sini kamu kena ingat juga ikatannya juga semakin
lemah. Jadi pertambahan saiz atom menyebabkan ikatan logam kumpulan 1 menuruni kumpulan 1 menjadi lemah. Oleh itu, kamu nampak explanation dia, terkurang tenaga haba yang diperlukan untuk memutuskan ikatan logam. Jadi kamu boleh buat satu kesimpulan juga kat sini, takat lebur dia akan semakin berkurang. Jadi kamu kena ingat takat lebur akan berkurang apabila menuruni unsur kumpulan 1. Next. Kalau kamu lihat daripada soalan tadi, jadi kumpulan 1 ni bersifat lembut, memiliki ketupatan rendah, terapun di atas permukaan air, dan logam alkali ini mempunyai permukaan kelabu yang berkilat pada suhu bilik. Ini sifat kimia yang kita dah tahu, iaitu kumpulan 1 mempunyai satu unsur, di mana satu elektron valence yang akan diderma kebiasaannya, kerana kumpulan 1 lebih cenderung untuk membentuk elektron yang bercas positif. Jadi dia akan ada elektron bercas positif seperti persamaan umum ini. Jadi tindak balas unsur kumpulan 1 dengan air, gas oksigen dan klorin kita dah lihat dulu. Cuma kamu kena faham, apabila menuruni kumpulan, kamu kena lihat iaitu logam-logam ini tidak menunjukkan jenis perubahan yang sama. Ini dia sebenarnya soalan yang menjurus kepada soalan kita tanya tadi. Kereaktifan logam dalam kumpulan 1 dikaitkan dengan kecenderungan atom menderma elektron valence. Maka bilangan petala yang berisi elektron bertambah bila menuruni kumpulan 1 dan menyebabkan saiz atom bertambah. Jadi tolonglah ingat, kamu jangan lupa, tadi pun kita dah susun susunan tadi, iaitu kumpulan ni, G dengan F, kamu boleh catat sebelah sini, tolong catat sekarang kalau ada kertas ni ataupun ada dalam pencatatan kamu. Unsur kumpulan 1 menuruni kumpulan, apa yang jadi di kata yang tadi, saiz atom bertambah. Benda ni kena hafal. Jadi saya ini ulang kaji je, saya bagi tahu balik. Yang satu, saiz atom bertambah. Tapi kena ingat, apabila saiz atom bertambah, apa yang berlaku lagi, kamu kena hafal, iaitu bilangan petala yang berisi elektron juga bertambah apabila menuruni kumpulan 1 tadi. Jadi kereaktifan menuruni kumpulan 1, kamu lihat sini adalah kumpulan 1, natrium dengan kalium. Inilah yang kita sedang bincang, natrium dengan kalium. Mari ingat balik, tengok saiz dia makin besar. Jadi jarak elektron valence daripada nukleus semakin jauh. Oleh hal demikian, kedudukan elektron valence yang terletak lebih jauh daripada nukleus atom menyebabkan daya tarikan nukleus terhadap atom terhadap elektron valence semakin lemah, dan elektron ini semakin mudah didermakan. Ini ayat sangat penting. Ayat yang sangat penting, semakin mudah didermakan. Ini adalah soalan SPM yang sangat popular. Jadi kamu kena ingat. Jadi dalam soalan ni, kenapa saya kata paling penting? Kerana disebabkan itulah, kalau kamu tengok, kereaktifan unsur kumpulan 1 akan bertambah menuruni jadual. Menuruni kumpulan. Jadi kereaktifan unsur bertambah menuruni kumpulan. Jadi ini kamu kena ingat penjelasan juga. Pertama, saiz atom semakin bertambah menyebabkan kedudukan elektron valence semakin jauh daripada nukleus atom, maka daya tarikan nukleus terhadap elektron valence semakin lemah, elektron ini semakin mudah didermakan. As a result, kamu akan lihat kereaktifan unsur kumpulan 1 akan bertambah menuruni kumpulan. Kumpulan 1 akan bertambah menuruni kumpulan. Siap. Jadi dah tahu jawapan dia. Jadi yang menjawab
soalan ini dengan betul. Okey, pertama ialah Syaza. Kan ya. Okey, Sujindran, Fatihah, Tongchi, okey, Sinwei, Riwen, Sharmila, dia tulis sekalian. Okey. Kamu tulis sekalian. Okey, boleh diterima tapi tak digalakkan Sharmila, kerana dalam SPM kita minta pelajar lebih baik menulis dengan huruf yang telah ditulis di sini. Okay, jadi unsur kumpulan 1 menuruni kumpulan 1, saiz atom bertambah. Jadi tambah sikit lagi poin yang penting kat situ. Apa yang menyebabkannya? Jadi menyebabkan kereaktifan okay, unsur juga menuruni kumpulan akan bertambah. Okay, jadi kita tulis huruf benda yang sama, bertambah. Cara macam tu kita hafal supaya senang. Apa yang tambah? Saiz atom bertambah menuruni kumpulan 1. Kereaktifan unsur bertambah menuruni kumpulan 1. Jangan kita campur benda ni kecil besar. Itu yang menyebabkan susah menghafal. Jadi hafal macam ni. Cikgu dah grupkan macam ni, ingat. Okay, jadi jawapannya senang kan? Okay, jadi unsur F. Okay, tak keluar. Oh, saya buat warna putih. Okay, so jawapan itu dia. Okay, kita tengok pada explanation. Tadi saya dah bagi. Sengaja memang sengaja bagi tadi penerangan. Saya bukan kenapa cikgu ni banyak sangat cakap penerangan ni, sebab saya nak kamu jawab. Sekarang terangkan jawapan kamu. Kenapa F? Tadi kita dah ulang kaji sikit. Okay, tulis sekarang jawapan kamu. Wow, Fatihah ada tulis. Okay, bagus Fatihah. Okay, ni jawapan Fatihah. Mungkin boleh kita kongsi. Apa salahnya kita kongsikan? Okay, ni Fatihah yang telah menjawab dengan sangat cepat. Okay, on time. Saya sebut form. Naik jawapan tu. Macam dia tunggu. Tu je saya jawab. Saya tanya. Okay, saiz atom F. Dia tulis situ. Tengok tak? Oh, tu tak share. Okay, saiz atom F lebih besar daripada atom D. Oleh itu, daya tarikan, nampak tak? Dia bagi pernyataan. Bagus. Okay, kat sini Tapi yang ni kita tak kira pun sebab kita dah tahu daripada soalan tadi Oleh itu, daya tarikan antara nukleus. Okay, kamu nak tengok situ. Okay, cikgu nak tunjuk sikit. Okay, daya tarikan antara nukleus dan elektron valence dalam F, okay, lebih lemah berbanding atom D. Maka elektron ini semakin mudah didermakan. Elektron ini tu apa? Jadi lebih baik walaupun kamu dah sebut betul, kamu dah sebut elektron valence, ulanglah tulis lagi sekali. Okey, tulislah valence lebih baik. Okey, saya lebih suka macam tu. Ini bukan bahasa Melayu boleh ulang ayat. Okey. So maka elektron valence ini semakin mudah didermakan. Nampak tak yang cikgu share Fatihah punya? Okey. Jadi apabila mudah didermakan, sekali lagi kamu kena ingat kamu tak terangkan kat sini berkaitan dengan saiz. Okey, jadi kamu lihat kat sini kena tulis sikit dekat sini kan, saiz atom ni lebih besar daripada D, betul. Oleh itu daya tarikan nukleus dengan elektron valence F lebih lemah berbanding dengan atom D. Okey, so maka elektron ini semakin mudah didermakan dan kereaktifan unsur F lebih reaktif berbanding unsur D. Buat macam tu. Okey, so itu adalah salah satu teknik menjawab. Okey, teknik menjawab soalan. Okey, jadi dia dah diterangkan saiz atom F lebih besar berbanding atom D, maka daya tarikan antara elektron valence dengan nukleus semakin lemah. Maka elektron ini lebih mudah, elektron valence lebih mudah didermakan. Jadi kereaktifan unsur F akan lebih reaktif berbanding dengan unsur D. Okey, cantik. So now kita pergi kepada soalan seterusnya, boleh? Okey, ni
jawapan dia. Jadi kamu kena ingat baik-baik apabila menuruni color ni unsur kumpulan 1. Okey, nampak saya harap kamu jangan lagi buat silap. Okey, kena tahu trik-trik, trik-trik soalan, trik-trik jawapan, supaya tidak buat silap lagi. Okey, jadi siapa lagi saya nak tengok 3 orang dia bagi jawapan. Kalau Yuruen dia kata semakin menuruni kumpulan 1 semakin kreatifan meningkat. Kurang jelas. Kamu kena nyatakan satu-satu. Okey, sebab apa? Okey. Tak tahu tak apa, tak tahu salin jawapan yang saya dah share pada skrin sekarang. Okey, 2 minit untuk salin jawapan. Kamu kena salin jawapan tak salin jawapan ni tak tahu sampai bila jawapan apa yang bagus untuk kamu pilih dalam exam. Okey, kadang-kadang dah belajar satu pengalaman saya, pelajar dia dah belajar, dia dah hafal, tapi bila saya bagi soalan dia tak tahu nak tulis jawapan. Jadi sebab tu saya bagi panduan kamu menulis jawapan sekarang. Okey, cikgu bagi 2 minit. Masih ada masa, sila. Rasa dah siap? Okey, jadi sekarang kita lihat kepada soalan seterusnya. Tulis. Okey, tulis persamaan kimia seimbang bagi tidak balas bagi diletakkan dalam air. Maka kamu sudah tahu iaitu kumpulan dalam daripada jadual berkala tadi, lihat di depan screen. Okey, D itu adalah natrium. Bila soalan macam ni telah wujud, okey, kamu kena faham baik-baik. Kamu kena tulis unsur simbol unsur yang betul. Tak boleh sebab dia dah tulis iaitu persamaan kimia. Jadi kenalah tulis simbol kimia yang betul bagi unsur D. Jangan pula buat D dot apa-apa, tak boleh itu salah. Okey. So cikgu bagi masa 2 minit. Okey, soalan chemical equation ataupun persamaan kimia, saya nak bagi tips sikit sambil kamu tulis tu. Kita ada 2 markah. Memang selalunya 2 markah jadi persamaan kimia seimbang ni, pertama yang saya akan lihat sebagai pemeriksa adalah unsur-unsur. Unsur-unsur dan hasil tindak balas tu. Tindak balas, unsur, hasil tindak balas dan bahan tindak balas mesti betul. Dan bahan tindak balas mesti kamu tulis betul. Maksud dia punya persamaan kimia tu betul lah apa yang kamu buat tindak balas tu. Okey, ni satu kena betul dan ini dapat 1 markah. Okey, nombor 2, kamu kena ingat markah yang kedua adalah kita akan lihat seimbang atau tidak. Seimbangkan persamaan kimia itu. Jadi 2 benda ni yang you kena take note dalam semua persamaan kimia, soalan kimia SPM.
Okay, jadi ni adalah tips SPM. Kita ni kena berpandangan jauh. SPM kita sudah dekat kamu adalah pelajar calon SPM 2023. Jadi kena sentiasa feel the vibe. I'm a SPM candidate. So your mental will be ready for the SPM. Okay, your emotion also will be like ongoing lah. Okay, dengan SPM 2023. InsyaAllah atau 2024 kita tak tahu lagi. Okay, yang penting kita dah ready. Memang untuk SPM kita. Okay, jangan kita ready last minute. Okay, susah nanti kamu. Okay, so siapa yang dah jawab ni? Okay, saya tahu nak tulis dekat chat Zoom ni ada yang mungkin susah sikit, ada yang pandai tulis, saya tengok. So Jinjron tadi dah tulis dari awal. Okay, Hertika, okay, dah salin. Okay, ada lagi 1 minit, cuba jawab. Okay, ini adalah logam apa? Alkali. Okay, jadi bila logam ini bertindak balas dengan air, kata. Jadi kena ingatlah bila dia bertindak balas dengan air jadi apa? Ni kita dah belajar kan? Dia apa perlu lupa? Tak apalah, kalau perlu lupa saya ingatkan balik. Itulah saya ni, jadi cikgu. Kenalah ingatkan balik. Kelupaan itu adalah satu penyakit sebenarnya. Wah. Okay. Jadi cikgu nak tunjuklah. Okay. Untuk kamu lebih faham. Ini adalah tindak balas kimia sebenarnya. Jadi kamu kena tengok apa yang berlaku, okay, pada tindak balas ini. Okay, dah ready untuk jawapan? Okay, jadi apa yang berlaku sekiranya D? D itu apa? Natrium. Natrium diletak, okay, di dalam air. Okay, siap Okay, jadi kita lihat kat sini sebagai flashback. Alhamdulillah ramai menjawab. Okay, jadi pepejal oksida logam akan membentuk larutan yang beralkali apabila larut dalam air. Ini flashback balik. Okay, jadi di sini kamu kena ingat tindak balasnya ialah di mana kamu tengok lithium oksida ni adalah pepejal oksida logam. Dengan air menghasilkan lithium hidroksida. Okay, itulah kamu tengok lithium hidroksida. Okay, jadi di sini lithium hidroksida ini akan menghasilkan sebuah larutan beralkali. Okay, ini pula tindak balas dengan klorin. Kita flashback sikit. Jadi bila logam alkali terbakar dengan gas klorin, ingat ni gas ni semua kadang-kadang ada pelajar dia tak ambil perhatian. Okay, di dalam gas klorin, pepejal putih logam klorida akan terbentuk. Jadi tindak balas natrium dengan gas klorin akan menghasilkan natrium klorida. Okay, jadi ini adalah flashback pada hari ini. Okay, jadi kamu kena ingat ini pula adalah tindak balas apabila logam alkali, okay, yang tadi bertindak balas dengan air larutan hidroksida. Jadi kamu mesti tahu, mesti akan dapat logam hidroksida. Jadi logam ni lithium hidroksida sebab dia bertindak balas dengan logam lithium dengan air. Jadi tadi kita dengan natrium, maksudnya unsur natrium, jadi dapatlah natrium hidroksida. Jadi jawapannya untuk soalan ini, okay, cikgu tunjuk sekejap. Mana ni nak tulis? Okay, sebab saya kena tulis yang sebenar lah, okay, untuk kamu tengok. Okay, jadi ini soalan dia. Cikgu masuk dalam whiteboard ni. Okay, so tutup sekejap. Okay, jadi apa yang kamu nak buat kat sini? Natrium kan? Nanti letaklah natrium Na. Bertindak balas dengan apa? Air kan dia cakap? H2O. Okay, jadi kamu dapat apa? Siapa yang masih lagi lupa, ingat ni. Yang ni dia sebenarnya H2O ni membentukkan apa? Okay, kamu kena ingat dia ada OH minus dengan hydrogen plus. Macam ni, ingat tak? Okay, jadi yang positif ni akan punca dengan negatif. Jangan lupa. So dapatlah natrium hidroksida. Sebab itulah boleh dapat natrium hidroksida. Tolong ingat. Dan akhir sekali, hidrogen tadi ni dia akan terikat dengan hidrogen di luar. Okey, mana-mana hidrogen di luar, jadi dia akan dapatlah hidrogen. Okey, gas. Sebab tu kamu boleh meletup-letup tu. Ini pula aqueous, air. Ni air aqueous. Ini solid. Okey, ataupun pepejal.
Okey, tu dia. So kamu kena faham tindak balas ni macam mana dia berlaku. Yang ni adalah bersifat apa? Alkali. Ini bersifat apa? Ini tak ada bersifat apa. Ini perlu ada uji gas ini. Okey, saya nak tanya sikit. Okey, kebetulan dah ada gas hidrogen. Apakah ujian gas untuk hidrogen? Sila tulis sekarang. Ni cikgu bagi. Ni saya bagi jawapan. Soalan. Apakah ujian gas untuk hidrogen? 1 minit. Nampak tak? Akan tak ingat. Dia sepatutnya dah di hujung jari. Sudah? Mana jawapan kamu? Kenapa tak ada orang jawab? Tak ada orang ingat ke? Tak ada orang ingat? Lupa semua. Apakah ujian yang kita perlu buat untuk gas hidrogen? Kita mesti ingat dia diuji dengan kayu uji. Cuma yang menjadi kekeliruan untuk kandidat SPM chemistry ni, dia orang selalu confuse dengan kayu uji menyala ke berbara. Dua ni je dia confuse. Saya nak kamu tahu sesuatu, iaitu hidrogen dengan oksigen ni betul kita guna kayu uji. Tapi untuk membezakannya, kamu ingat oksigen. Kamu akan lebih senang ingatlah. Jadi kayu uji berbara adalah untuk oksigen. Manakala kayu uji menyala, api tu menyala, ialah guna hidrogen. Jadi siapa jawab? Natasha, bagus. Sujindran tak tepat. Tak boleh cakap uji dengan kayu uji. Kayu uji apa? Letak je lidi tu kat situ. Salah jadi jawapan dia ialah kayu uji menyala. Jadi itu adalah satu tambahan soalan daripada saya. Jadi kamu kena ingat kat sini uji gas ini dengan apa? Menggunakan kayu uji menyala. Maka apa yang terjadi? Kamu akan dengar bunyi pop. Kamu akan dengar bunyi pop dihasilkan menandakan gas hidrogen hadir. Jadi tips SPM lagi untuk kamu ingat kat sini berkaitan dengan uji gas. Kita buat macam tu je untuk uji gas. Kita ingat dulu oksigen. Sebab senang untuk kamu ingat oksigen, baru kamu ingat hidrogen. Jadi oksigen ni kita guna kayu uji berbara. Kayu uji menyala. Berbara kayu uji tu akan menyala ataupun lebih bara akan lebih akan bertambahlah, bara dia akan lebih bertambah. Sebab oksigen diperlukan dalam proses pembakaran. Menyala pula dia akan menyebabkan berhasilnya bunyi pop. Ni ulang kaji, tolong salin. Jadi saya dah bagi tahu, hafal dulu oksigen, baru hafal hidrogen. Jadi kamu tak mix up antara berbara dengan menyala. Saya bagi kamu ingatan semula. Ni saya nak kamu lihat. Jadi kamu kena faham benda ini benda yang penting. Tolong tengok. Kedekatkan. kayu uji menyala di mulut tabung uji dan didapati satu letupan kedengaran iaitu pop. Bagi gas oksigen pula, jika sekiranya kita mendekatkan dengan kayu uji berbara, ia akan menghasilkan satu nyalaan. Okey, ini adalah kaedah ataupun teknik untuk menguji kehadiran gas hidrogen. Bunyi pop akan kedengaran jika sekiranya
gas tersebut adalah gas hidrogen. Di dalam makmal kita boleh melakukan eksperimen ini dengan berhati-hati dan didapati ini menunjukkan bahawa gas tersebut adalah gas hidrogen. Cuba kita ulangi. Okey, didapati apabila kayu uji menyala didekatkan dengan mulut tabung uji bunyi pop. Okey, jadi saya harap perkara ini jelas, tak lagi lupa. Okey, jadi kamu kena ingatlah kamu kena okey, jadi kamu kena ingatlah kamu kena kuatkan minda kamu, okey, supaya boleh menghafal dan tolong ikut apa yang saya bagi tips. Sebab nak menghafal ni kena ada tips, bukan harung macam tu je Alright, so dah pukul 10 lebih ni, kita dah 1 jam bersama. So kita dah ulang kaji bab 4. Alhamdulillah, terima kasih bagi pada semua 29 orang ni yang telah online. Okay, jadi saya akan bagi kamu isi kehadiran dan tolong buat soalan yang cikgu telah berikan pada kamu. Okey, dan hari ni saya rasa cukup lah. Kita berhenti dulu di sini. Tolong ulang kaji soalan yang seterusnya bab 5 kita akan sambung pada minggu hadapan nampaknya. Okey, kamu tolonglah buat dulu sebelum sebelum kelas. Okey, so saya rasa itu sahaja daripada cikgu. Jumpa lagi. Assalamualaikum.